Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana sikit ada satu kesempatan lagi untuk korang minta tolong share. Mana tahu korang kena ataupun macam contoh brother ni daripada Kepong kata tak tahu lah. Mana tahu dia belakang bengkel kerja. Saja nak suruh sikit tolong kereta dia kan. Dia cakap jauh-jauh. Nanti kita sembang dengan owner kan. Okey, masalah dia datang kat sikit. Sebelum dia nak datang repair kat sikit-sikit akan tanya owner tau. Memang sikit prinsip sikit tak payah tengok kereta lagi. Sikit tengok owner dulu. Tak tengok owner cerewet ke tak. Tak macam ni. Sikit tanya masalah apa kereta. Dia kata masuk gear, lepas tu tiba-tiba nak free gear tak boleh. Dia boleh masuk gear tapi tiba-tiba free tak boleh. Lepas tu sikit tanya dia sebelum ni buat apa. Dia kata sebelum ni dia buat clutch plate. Okey, clutch plate. Korang kena faham setiap apa yang Sikit cakap. Kalau contoh Sikit cakap clutch plate, korang tak faham tentang clutch plate, korang rujuk video tentang clutch plate. Yang penting Sikit clutch plate, jumpa Sikit. Okey, faham Okey, contohnya dia jadi macam ni. Contoh Sikit tekan clutch, Sikit masuk gear 1. Dia boleh masuk. Tapi bila kita tunggu sekejap. Okey, sekarang ni Sikit nak free balik. Dia boleh. Okey, dia boleh cantik Okey, kejap sikit main dulu. Okey, clutch pump. Okey, sikit tekan Okey, ada lagi. Okey. Oh, boleh pula. Nampak. Dia tak boleh masuk gear dah. Dia dah sangkut dah. Okey, sekarang ni Sikit dah tekan rapat tau. Sikit dah tekan rapat. Dengar rapat tapi tak boleh masuk gear. Tadi boleh masuk. Nampak? Dengar. Tak boleh. Jadi sangkut. Nak masuk reverse lagi tak boleh. Nanti takut. Korang tak boleh kasar-kasar benda gitu, takut ada efek pada gearbox pula. Sekarang ni bila jadinya isu macam ni, benda perlu kita check. Adakah memang ada masalah clutch plate? Adakah kena tukar clutch plate yang lain? Ataupun terlupa skin flywheel? Ataupun flywheel OC tu ni tak nak tukar, tiba-tiba bocor pula. Tak. Dia macam ni, kita kena faham konsep dulu. Bila dia jalan, dia masuk gear boleh, lepas tu dia nak free balik dah tak boleh, dia sangkut. Sebab apa terjadi macam tu? Dia macam nak bawa tu jadi. Sekejap, sikit try bawa sekejap. Boleh tak ronda-ronda dengan korang? Boleh kan? Sekejap boleh kan? Okey, contoh kita review macam ni. Okey, dia cantik lagi tau. Dia gigit lagi tau. Tapi datang tadi memang teruk. Mungkin tanya sejuk dia okey kot. Okey. Depan balik boleh lagi. Okey, boleh lagi. Okey, cantik. Okey, kita maintain lagi. Dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Dah nampak? Rasa ketat sikit dah. Dah start ketat dah. Dah rasa ketat dah. Okey. Ketat nampak? Dah ada bunyi dah, nampak? So sekarang ni kita lepas balik, kita tekan balik. Dia okey balik. Dah faham kan penyakit dia? Tak. Sikit buat video ni, dia akan jadi panjang sikit. Tapi Sikit nak korang faham dulu motif video yang Sikit buat ni. Macam contoh kereta ni. Bila Sikit terus tunjuk masalah dia apa, korang pun tak faham penyakit dia macam mana. Itulah penting. Bila Sikit cakap lambat sangat, cuba korang lajukan sikit video tu. Okey, kalau dia macam dia jalan macam ni, lepas tu kalau macam dia change gear, lepas tu dia masuk balik gear 3, masuk balik gear 2, dia jalan macam biasa. Contoh dia bawa jalan jam. Jalan jam, dia standby dalam keadaan kita nak jalan sekejap, berhenti sekejap, nak jalan sekejap. Faham Jalan jam, sekarang clear lah jalan belakang kan. Okey, berhenti, betul kita pun standby clutch. Betul kita nak masuk gear. Okey, kita masuk gear, kita jalan sekejap. Okey, betul kita free balik. Betul kita masuk gear balik. Dah sangkut. Okey, lepas tu kita jalan balik. Sekarang ni okey sikit kan. Tadi teruk sangat tadi. Okey, jalan. Okey. Lepas tu apabila dia jalan, lepas tu dia nak free jadi sangkut. Lepas tu kalau andai kata dia nak jalan balik, dia terpaksa lepas dulu clutch ni, dia kena tekan balik baru dia masuk gear balik. Faham itu penting kau kena tahu dulu. Sebelum korang nak tahu kenal pasti penyakit, macam mana Sikit nak solvekan masalah ni, macam mana Sikit nak cari punca masalah kereta dia ni, seorang pemain dia kena faham penyakit dia dulu. Okey, first nanti kita cerita kat owner owner lebih tahulah tentang kereta dia. Make sure kebanyakannya customer kalau pemain tanya, cuba cakap dalam keadaan jujur. Apa masalah kereta korang kena cerita benda-benda yang betul. Apa yang korang buat, korang jangan risau. Benda yang korang buat pun sebelum ni pun, kalau pemain tu berniat untuk tolong korang settlekan masalah korang macam ni. Tak boleh ni. Tak boleh masuk ni. Nampak? Sangkut kan? Patut sikit je kan?
Tak boleh. So sekarang ni kita tak nak ada masalah kat gearbox dia, kita terpaksa matikan enjin kereta dia. Baru kita boleh free balik macam biasa. Faham Okey, jom kita tengok ke depan, kita tanya owner siap-siap. Okey, jom. Tengok. Dam, kau duduk belah sini, Dam. Kau duduk belah sini. Okey, sekarang ni aku nak minta tolong seorang. Je, tolong je. Kau tekan kelas je. Aku suruh tekan kelas, kau tekan kelas. Dia owner. Owner sini. Kita cerita dengan owner sekejap. Oh, mati pun ada juga. Okey, di sini. Okey bang, macam kereta abang ni, benda abang dah buat? Tukar kelas plate, tukar kelas pump. Okey, kelas plate, kelas pump. Dengan kelas tu dah. Okey, kelas plate, kelas pump semua. Baru jadi penyakit ni ke apa? Dalam 2 minggu baru jadi, lepas tukar tu. Okey, 2 minggu selepas tukar kelas plate. Okey. Macam biasa sikit tak adalah petikai kan. Bukan kerja sikit. Matlamat sikit untuk selesaikan masalah berada ni je. Dia datang daripada? Kepung. Daripada Kepung. Betul tak? Okey, betul Okey, orang ni datang daripada Kepung, dia nak selesaikan masalah. Nak tak nak dia kena selesaikan juga datang bengkel sikit ni. Dia berhajat sangat dah. Terbaik sampai 5 minit. Terus jumpa masalah. Okey, dia kata tak sampai 5 minit tadi. Sikit check lebih kurang je. Sikit nak kenal pasti. Okey, sekarang ni kereta kau ni sebenarnya dia ada loose pressure. Faham tak loose pressure tu apa? Sebab kereta yang model Myvi macam ni, dia menggunakan clutch pump. Dia ada 2 clutch pump, satu atas dan satu cantik. Dah faham. Pakai kereta kena tahu lah. Betul? Clutch pump atas dan clutch pump bawah. Dia ada 2. Atas dengan bawah. Dia menggunakan pressure minyak. Dia tak ada minyak, dia tak boleh nak masuk clutch kereta kau ni. Dia dulu sebelum tu, dia kalau macam Viva ke, dia pakai clutch cable ataupun Iswara, Wira carburetor, dia menggunakan clutch cable. Untuk kereta-kereta moden sekarang ni, kalau kereta manual, dia menggunakan pump. Sebab apa dia wujudnya pump? Sebab apa dia buat pump? Kenapa tak pakai kabel je? Tak ada lah isu loose pressure macam ni. Lagi mudah kot, lagi pasti. Komponen lagi banyak. Clutch pump ni dia lagi banyak. Dia kena ada minyak, dia kena ada takung minyak, dia kena ada clutch pump atas, dia kena ada clutch pump bawah, dia kena ada paip, dia kena ada paip besi. Merumit betul. Kenapa dia orang cipta benda tu? Kena tahu dia. Apa dia? Itu cerita dia. Okey, sebab apa dia buat clutch pump ni? Yang pertama, dia nak korang rasa clutch pump tu, kaki korang tekan clutch lembut. Kalau clutch kabel, kita tekan clutch, dia berat, dia keras. Untuk melembutkan, dia akan ciptalah pump. Pump tu akan melembutkan. Terpaksa, samalah macam brake master pump. Ada je pump, maknanya proses untuk melembutkan satu komponen. Faham Faham. Sebab kereta-kereta sekarang ni kebanyakan pakai pump dah. Okey, masalah kereta kau sekarang ni, dia berpunca daripada clutch pump yang loose pressure, tekanan terlepas. Minyak tu dia boleh pergi, tapi dia akan return balik ke belakang. Masa kau tekan clutch tu, dia akan tolak clutch bearing tau. Clutch cover dia akan tolak, dia bagi clutch plate tu free. Tapi disebabkan dalam tempoh 5 saat, 6 saat, automatik dia akan tendang balik ke belakang. Tu yang jadi lekat tu. Ya, masa tu kau jadi lekat. Sebab kuasa enjin dengan gearbox dia dah bersambung. Dia dah tak terputus. Dia fungsi clutch plate ni, bila korang tekan clutch, kuasa enjin dengan gearbox ni terpisah. Terpisah dah. Masa tu korang boleh masuk gear, ringan, cantik kan. Okey, macam kereta ni loose pressure, dia akan terlepas. Macam mana si Aki nak tahu sama ada clutch pump rosak atas ataupun bawah? Cerita. Tak tahu? Habislah orang ni pakai, habislah. Okey, mana ada pemain power? Okey, macam ni. Sekarang ni, dia ada seorang dalam Okey. Jom sekarang ni kau cuba tengok clutch pump yang atas ni. Nampak? Nampak Okey, cuba tekan clutch pump. Tekan. Lepas. Okey. Tekan. Tahan. Okey, pump banyak kali. Pump. Okey, tekan. Nampak dia lambat pula kan. Tadi ngam-ngam dengan owner, dia reverse tolak belakang pelan-pelan je. Dia akan jadi macam ni. Dia pelan-pelan dia tolak ke dalam. Dia akan masuk balik. Okey, sekarang ni dia lepas. Tekan. Nampak? Dia ada pergerakan ke belakang sikit. Tekan.
Dah rapat dah tekan rapat. Tekan rapat je Okey, tekan rapat Lepas tekan. Kalau kita tengok betul-betul dekat sharp, batang sharp tu. Lepas. Aku nak supaya korang boleh tengok dulu batang sharp tu dia reverse ke belakang perlahan-lahan. Tekan. Lepas. Okey, pump banyak kali. Okey, tekan. Nampak dia gerak ke belakang betul? Nampak dah daripada kamera. Lepas. Tekan. Okey, kalau ikutkan masa aku buat tadi, dia tolak tu memang lagi banyak. Tapi disebabkan kadang-kadang dia okey kan. Sebab owner cakap kadang-kadang dia okey. Masa dia ada masalah tadi, betul-betul masa dia datang kat Sikit tadi, memang betul-betul ada masalah tadi. Masa Sikit suruh pekerja Sikit untuk tekan clutch, dia akan tolak habis. Maknanya enjin dengan gearbox dah terpisah, betul. Tapi lama kelamaan dia automatik dia tolak ke belakang balik. Bermakna dia hilang dah free tadi. Bila hilang free, masa tu korang tak masuk gear. Masa ada masalah tadi, Sikit akan gripkan plier untuk mari tengok Idam. Okey, tekan clutch. Lepas. Tekan. Tahan. Nampak tu gerak tu. Dia gerak tapi sikit. Kau hajar betul lah benda ni. Okey, lepas. Tekan. Okey, masa tu Sikit akan grip plier ni dekat sini. Lepas. Lepas. Tekan balik. Okey, masa ni kalau pemain dia tahu lah, dia bila kita grip je plier ni, bermakna minyak tu dia akan terkumpul kat bahagian pam bawah ni saja. Dia tak akan pergi ke atas balik. Kalau andai kata kita dah grip plier dekat sana, dekat hose sana, dia tak return turun ke bawah, bermakna brake master pump, clutch pump bahagian atas ada masalah, bawah ni okey. Kalau andai kata clutch pump bawah ni ada masalah, walaupun Sikit dah kepek kat sana, dia tetap turun juga. Bermakna mispressure datang daripada clutch pump bawah. Faham konsep kerja dia? So macam brother ni, bila Sikit kepek macam ni, clutch pump bawah dia memang 100% okey. Okey, bermakna kereta ni ada masalah clutch pump daripada atas. Sekarang ni dia, kereta kau ni, macam clutch pump bawah ni, aku dah check, dia memang okey. So tak adalah kita cakap kena tukar dua-dua. Tapi yang bawah tak perlu tukar. Sebab dia tak rosak. Kalau rosak, aku saja kau tukar. Sebab untuk aku cara check ni tadi, untuk kenal pasti sama ada clutch pump ada masalah atas ataupun bawah je. Aku nak tahu punca dia. Kita kena tahu, takkan nak tukar dua-dua. Ikut step kerja dulu. Kita akan buat yang atas dulu sebab yang loose pressure datang daripada clutch pump atas. Untuk Myvi korang tak payah cari kat bahagian atas ni sebab dia duduk dalam kereta. Wah, selamat pump dia kan. Sebab apa boleh jadi macam tu dia? Cerita. Sebab apa? Kita kena tahu ke sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab dah lama dia, kenalah tukar. Dah, bukan macam tu. Cuba tengok kat sini. Okey. Bila kau buat flush brake oil? Baru lagi. Sebelum ni? Kanta lah. Sebelum tu? Berapa tahun? Sebelum tu kerap juga tukar. Kerap juga? Okey. Dia biasanya bila ada masalah loose pressure ni, kebarangkalian minyak brake tu kotor. Sebab kalau kita tengok daripada tank ni nampak bersih bahagian sini tapi nampak bahagian dalam ni kotor. Diorang flush daripada sedut ke diorang bleeding 4-4 tayar? 4-4 tayar bleeding juga. Bermakna kereta ni terjaga jugalah. Kira jaga juga lah. Walaupun nampak luar ada kotor tapi dalam mana bersih lah. Okey, so sekarang ni kebarangkalian brake master pump tu, yelah kita nak cakap pun tak boleh, tapi ada ke bekas-bekas minyak macam minyak brake tu? Macam karat-karat sikit. Tapi kalau owner dia cakap kerap tu kita percaya lah sebab owner dia pakai kereta, dia tahulah. Okey. Memang kerap tukar tapi tak adalah sebelah kanan. Kalau macam bleeding untuk minyak clutch ni ada buat? Minyak clutch kita hari tak pasti. Tapi lepas clutch plate kita hari, pasti dia buat sekali kot. Tapi sebelum-sebelum tu tak ada lah. Sebelum tu tak ada. Okey, sebab kalau kereta yang menggunakan clutch pump ni pun dia guna minyak brake juga. Dia berkongsi. Okey. Maknanya flush minyak brake, clutch pump pun korang kena flush juga. Sebab minyak yang sama, usia yang sama, satu tank yang sama.
Okey, kebarangkalian minyak tu dah terlampau lama, dia akan ada hakisan. Anggaran apa jangka hayat minyak? Dia sebenarnya untuk minyak berik ni korang tengok daripada mata je. Tengok daripada mata nampak macam kita tengok sekarang ni, oh nampak bersih. Betul ke? Tapi kau pun pernah buat. Contoh kau bawa kereta dah sampai 2 tahun, nampak dah hitam berkeladak sikit, nak tukar-tukar je. Faham? Tak ada cakap oh 3 bulan sekali kena buat tak. Dia tak ada macam minyak hitam. Minyak hitam je tak ada tarik. Mana kau nampak dah kotor ataupun contoh kau dah 5 tahun tak pernah buat ni. Padan nak buat. Okey, faham So sekarang ni untuk kereta kau ni aku suggest untuk buat clutch pump atas saja, bawah hold dulu. Sebab kalau betul-betul loose pressure daripada bawah, kita clamp tadi dia akan loose pressure juga, dia akan tendang juga. Okey? So insya-Allah settle lah untuk kereta kau ni. Tapi kena faham dulu konsep kerja dia. Bila faham jadi mudah. Nanti jangan lupa beli sepanar Kan tak boleh pergi makan. Datang cari kita juga cerita dia kan. Okey, next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.